Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan malam ni insya-Allah, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan kitab kita Bahrul Mazi itu, dan insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan kitab kita di sini menggunakan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni inilah yang ada dekat saya ni, tapi tak banyak cetakan yang sampai ada 5-6 buah je, tak sampai banyak hari ni. Kitab ni tuan-tuan adalah ringkasan daripada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni ada ramai orang yang tulis ringkasan dia. Sahih Bukhari dia ada lebih kurang 7,658 hadis macam tu. Maka banyak ulama-ulama yang meringkaskannya kerana risau apabila terlalu panjang orang tak mampu nak baca, atau semangat orang ni tak tahan lama. Mula-mula dia semangat sampai hadis ke 100 dia menyerap. Ada agak jenis tu. Jadi ulama-ulama ni dia nampaklah kata himmah orang dulu dia tak sama dengan himmah orang kita ni. Himmah orang kita ni macam tu lah. Orang dulu-dulu ni semangat dia untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat luar biasa. Maka memandangkan banyak kelemahan yang ada, maka Imam Ibnu Abi Jamrah, Imam Ibnu Abi Jamrah yang nama dia adalah Imam Ibnu Abi Jamrah, dia ringkaskan daripada 7,000 hadis, dia potong dan dia rasakan hadis-hadis yang penting. Dia pun ambil hadis ini, dia ringkaskan menjadi lebih kurang 294 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah masa yang digunakan oleh Imam Ibnu Abi Jamrah nak cari ringkasan hadis yang tepat dan terbaik makan masa lebih kurang 16 tahun untuk kumpulkannya. Dan juga dia pilih hadis-hadis ni yang dekat dengan manusia lah, dekat dengan dalam kehidupan kita. Ada bahagian berkaitan dengan akidah, bahagian berkaitan dengan semayang, bahagian berkaitan dengan macam-macam daripada bab yang diringkaskan. Dia ni adalah orang Andalusia, Al-Andalusi. Imam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah orang Andalusia lah, bukan orang Arab, dia orang Ajam. Banyak di kalangan ulama-ulama bukan lahirnya daripada orang Arab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu orang Arab. Adapun Imam Abu Daud dia orang Sijistani. Ada ulama-ulama hadis ni banyak orang dia adalah bukan orang Arab. Imam Bukhari sendiri adalah asal daripada Bukhara, kawasan terpencil dekat Uzbekistan tu. Kan daripada pergi buat lawatan Uzbek, pergi tengok ziarah maqam Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Bukhari dan sebagainya. Dia orang luar lah, menunjukkan bahawa agama ni Allah akan bagi pada siapa yang minat lah. Tak kira orang Arab ke, bukan Arab ke, ada kesungguhan Allah akan bagi. Saya di Mesir tuan-tuan melihat macam mana rakan-rakan satu kelas daripada Somalia, daripada Nigeria, orang-orang kulit hitam ni
yang pada pandangan kita dia ni orang biasa, tetapi dia kuasai ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis yang sangat luar biasa. Dan kerap kali orang Arab ni kalah dalam kualiti hafalan, dalam kualiti bacaan Quran, sedapnya suara. Ada beberapa orang yang sangat dipuji oleh syekh-syekh di Mesir ni. Oh, dia kata, ni kawan saya, seorang Rahim nama dia, daripada Somalia. Cik orang dia, punyalah sedap suara bila dia mengaji tu. Taranum dia tu dengan suara tinggi hebat Allah bagi. Siapa saja yang bersungguh dengan agama ni, Allah akan bagi pada dia yang nama dia adalah agama ni lah. Dan nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Bardizbah, Imam Bukhari ni. Dan Imam Ibnu Abi Jamrah ni boleh dikatakan dia ni sebagai satu orang yang taqarrub dengan Allah, dan level dia boleh sampai ke peringkat adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tu adalah orang yang sangat taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak keajaiban ketika dia menulis kitab ini. Dan nama betul dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Ahmad Al-Andalusi Al-Maliki Al-Azdi Al-Maliki. Maliki sebab dia adalah mazhab Imam Malik. Al-Andalusi kerana dia adalah asal orang Andalusia. Dan wafatnya pada tahun 699 Hijrah. Dia ada tulis satu kitab yang dia syarah sendiri berkaitan dengan kitab ni juga. Dia sendiri syarah, nama dia Bahjatun Nufus. Banyak kitab-kitab yang mensyarahkan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Antaranya adalah Imam Shinwani rahimahullah ta'ala. Dia ada tulis kitab untuk syarahkan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Jamrah. Dan satu keajaiban berlaku adalah Imam Ibnu Abi Jamrah sendiri mengumpulkan koleksi pengalaman dia sendiri jumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang penulisan kitab dia. Kerana dia ni mengikut apa yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, setiap hadis yang dia nak tulis melainkan illa ghasaltu wa sallaitu raka'ataini, melainkan aku akan mandi dulu, bersihkan badan aku, kemudian aku akan solat dulu, kemudian baru akan tulis dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok kadang-kadang penulisan ulama-ulama dulu ni dia barakah. Kalau kita tengok kitab Munyatul Musalli beratus tahun dah, tapi sampai hari ni dia ulang cerita, dia ajak lagi. Walaupun kita katakan ilmu tu dalam kitab-kitab lain pun ada juga benda tu juga, bab semayang, bab i'tidah, bab sujud, bab semayang jemaah sama juga. Tapi barakah ulama-ulama dulu ni bila dia tulis, dia tak ada niat untuk dapat kepentingan peribadi, tak ada. Dia tulis, dia hantar. Kadang-kadang nuskah-nuskah tulisan tangan mereka ni masih ada sampai hari ni. Kemudian dia ambil dicetak pula. Kadang-kadang kita di akhir-akhir zaman ni bila kita tulis, mungkin kita ingat aku dah dapat hadiah atau keuntungan daripada cetakan aku dan sebagainya. Kadang-kadang hilang keberkatan. Kadang-kadang berlaku keberkatan tu pada penulis tu sendiri, ataupun keberkatan tu dihilang di mana? Kadang-kadang niat penerbit tu sendiri. Kadang-kadang berlaku pelbagai, atau kita yang baca tu sendiri. Semua boleh jadi ada kekurangan di sini dan di sana. Maka niat kita apabila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kesan itu adalah kesan yang luar biasa. Dalam kitab dia Mara'il Hisan, itu adalah himpunan kitab yang himpunan koleksi pengalaman peribadi yang dia pernah jumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Abi Jamrah pernah sekali dia cerita dalam mimpi dia tu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bagi dekat Nabi tu adalah hadis dan huraian dan syarahan dia berkaitan dengan fitnatul ifki. Fitnatul ifki ada dalam ni, nanti kita akan jumpa. Itu adalah kisah yang berlaku
ketika mana Aisyah radhiyallahu taala anha ikut satu hari dalam peperangan, dalam rombongan. Ketika rombongan tu berhenti sebentar untuk rehat, semua orang makan dan sebagainya, bila nak bergerak pergi tandas dan sebagainya, bila nak bergerak, Aisyah radhiyallahu taala anha terlupa kalung dia tu tinggal, rantai jatuh, cari-cari tak jumpa. Dia keluar pergi cari. Jadi orang-orang yang usung dia tu ingat dia masih ada dalam tu. Lantaran dia tu adalah menikah dengan Nabi ni, umur dia kecil dan badan dia pun taklah besar mana, jadi kecil lah. Jadi mereka ingat ada lah kot, takkan nak jengui tengok isteri Nabi ada ke tak ada, jadi tak syok pula. Mereka pun jalan. Ketika Aisyah balik, apa yang berlaku adalah yang berlaku daripada tak ada dah. Maka dia pun duduk di situ. Datangnya seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk tengok ada barang jatuh ke, ada benda-benda unta sakit ke, ada apa-apa ke. Dia duduk belakang sekali. Jadi jemaah dah jalan, dia akan main pelan-pelan, tengok kiri kanan, dia squat cari barang yang tertinggal itu, lost and found punya. Jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang baring di padang pasir tu. Berhenti, maka dia kenal Aisyah sebab dia pernah tengok Aisyah ketika belum turun lagi ayat untuk tutup muka, hijab tu. Dia kenal. Maka apa dia buat? Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, dia rendahkan unta, bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ni, dia pun tuntun bawa. Sepatah dalam perjalanan tak cakap apa, tak sebab apa tidur sini, mana Nabi, apa habuk pun tak tanya. Berhenti, Aisyah pun naik jalan. Bila masuk ke kota Mekah, Madinah, apa yang berlaku? Mulut-mulut daripada kafir Quraisy ni dan termasuk dengan geng-geng munafik ni, mereka gembar-gemburkan kata skandal Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ketika dalam dia tidur di padang pasir, ada perjalanan seorang tu, dia tak berapa selesa, dia sampai rumah dia sakit, dan apa yang berlaku adalah di luar ni berita duk mula jadi macam mana, laju macam internet time dah, semua duk main cerita macam-macam dah. Aisyah dia tak tahu apa, dia pun sakit duk rumah, tak apa sihat. Nabi dengar benda-benda tu dan dia perasan satu benda yang pelik. Dia kata, bila Nabi balik, Nabi tanya, okey kah? Demam macam mana? Okey, sihat? Biasa Nabi tak macam ni dengan aku. Kalau aku sakit, Nabi akan layan aku apa semua. Nabi pun jadi macam tak fokus sangat lah. Sahabat pun cakap macam ni, ada cakap macam ni. Nabi pernah pergi khutbah, tenangkan semua orang keadaan, tunggu sampai Nabi beritahu. Sampai Nabi SAW hantar Aisyah balik rumah Sayyidina Abu Bakar. Balik rumah mak, nanti kita tengok macam mana apa Allah beritahu. Bila balik menangis lah, mak dia menangis, Abu Bakar pun menangis. Semua ni duduk di rumah. Bila balik rumah, mak dia cerita dekat dia. Nak tahu tak? Sebab apa ni? Aku pun tak tahu sebab apa Nabi macam ni. Oh, dia baru tahu cerita. Dia tak apa sihat, dia tak jalan perjalanan tu, upah cerita. Sehinggalah jadi macam Nabi tak tenang, Nabi terpaksa asingkan diri saat bagi reda sikit benda tu. Lah orang ambil mulut orang ni biasalah tuan-tuan. Sehinggalah Nabi SAW diturunkan ayat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini adalah orang yang suci. Nabi SAW pergi ambil Aisyah di rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata ke Aisyah, keluar mai, sebab Allah dah maafkan, dah ampun dah ayat yang Nabi mai bagi tahu. Lepas tu dia mai berhenti, mak dia peluk dia, ayah dia peluk dia. Sayyidina Abu Bakar kata, hampir cakap terima kasih kat Rasulullah tu. Dia tak maaf. Dia kata, aku terima kasih pada Allah yang turunkan ayat tu. Dia macam ada sedikit bara lah. Alah, Nabi mai hantar aku. Muda umur lah, perempuan kan, biasalah. Lah sikit-sikit, calang-calang sikit. Tapi akhirnya jadi elok. Imam Ibnu Abi Jamrah mensyarahkan hadis ini dalam keadaan yang tak menyentuh langsung kredibiliti Aisyah. Maknanya dia syarah tu cantik je. Dia tak sentuh Nabi, dia tak sentuh Aisyah, dan dia twist cerita, bukan twist, maknanya dia bawa kefahaman orang bila baca syarah tu. Memang betul lah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik lah yang reka semua benda ni. Dan ketika aku mensyarahkan di sini, Imam Ibnu Abi Jamrah cerita dalam Mara'il Hisan, mimpi-mimpi dia aku bagi helaian yang aku syarah tu pada Nabi, dan Nabi senyum bila aku baca tu, dan Nabi bagi pada Aisyah. Aisyah pun tengok dari tepi, Aisyah pun seronok. Maksudnya Nabi selesa dengan apa yang aku syarahkan berkaitan dengan apa,
rumah tangga Nabi SAW. Jadi banyaklah kita katakan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Imam Ibnu Abi Jamrah. Meninggalnya dia tu dikebumikan dekat Mesir, dekat dengan Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang bapa tasawuf yang hebat tu. Ada kitab tu, kitab hikam yang kita duk mengaji tu, maqam Imam Ibnu Abi Jamrah, dekat dengan kawasan-kawasan tu lah dia tu. Dan dia satu batch lah kita kata, sama zaman hidup dengan Imam Ibnu Athaillah Askandari. Maksudnya zaman kemajuan ilmu yang sangat luar biasa. Okey, dia ada hadis sampai ke 400 lebih hadis lah. 400 berapa? 490 bukan, 294 hadis. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan baca sedikitlah mukadimah dia sahaja, sebab memandangkan tuan-tuan pun tak ada kitab lagi. Jadi kita baca dia punya mukadimah dia dulu sikit, ambil keberkatan daripada penulis dia. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, Alhamdulillah ya haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-khairati min khalqihi wa ba'du. Sesungguhnya adalah sehampir-hampir jalan kepada Allah ialah mengetahui hadis yang menghafaznya. Menurut sebahagian dituntut oleh hadis itu sendiri. Di antaranya sabda Nabi SAW, man adda ila ummati hadithan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yuraddu bihi bid'atun falahul jannah. Siapa yang menyampaikan satu hadis daripadaku kepada umatku untuk menegakkan sunnah atau menolak bid'ah, maka baginya pahala syurga. Ini kelebihan antara orang yang belajar hadis dan sebarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian banyak didapati hadis-hadis mengenai hal tersebut, memandangkan sangat sukar dan kurangnya himmah menghafaz hadis-hadis, sedangkan kitabnya banyak disertai dengan sanad. Maka aku berpendapat maksud bahawa aku memilih sebuah kitab di antara hadis yang sahih ini untuk aku ringkaskan daripada beberapa hadis menurut sebanyak mana yang diperlakukan oleh yang ditinggalkan segala sanadnya kecuali perawi hadis yang dimestikan supaya dihafaz, dan banyak pula faedahnya insya-Allah. Jadi kata pengarang kita, aku tak ambil sanad daripada awal. Maksudnya tak sampai daripada Imam Ibnu Abi Jamrah, dia tak ambil sanad berantai tu daripada syekh dia sampai ke Nabi. Maknanya macam kalau kita baca Sahih Bukhari, satu-satu hadis tu dia punya sanad dia nak sampai ke Nabi tu ada lebih kurang 15 orang, 20 orang, 30 orang. Dia senarai semua nama tu. Jadi kata dia, aku tak tulis macam tu sebab takut pula orang tak baca, panjang sangat, ada pun tak baca. Tambah aku tulis macam mana tak baca. Jadi aku ringkaskan, aku ambil terus daripada mana? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ringkas macam tu je. Dan dalam pilihanku kitab hadis yang sahih itu adalah kitab Imam Bukhari, dan kitab ini adalah kitab as-sahhul kitab ba'dal Quranil Karim. Kitab yang paling sahih sekali selepas daripada kitab yang namakan dia adalah Al-Quran. Yang paling hebat sekali lah. Kerana sahihnya, kerana beliau rahimahullah ta'ala adalah daripada orang yang soleh, yang diperkenalkan mustajab doanya. Beliau doa untuk pembacanya, ditambah pula keterangan daripada beberapa orang qadhi yang aku jumpa. Mereka mengetahui ilmu hadis dan mengembara untuk menuntut hadis. Mereka itu menegaskan bahawa tidak dibaca kitab dalam masa kesulitan, melainkan dilepaskan dan tidaklah tenggelam sampan yang bawanya berlayar. Yang ni disebut oleh para ulama bahawa
kelebihan kitab Sahih Bukhari ini, kalau dibaca ketika kita berada dalam kesulitan atau kesusahan, kesakitan dan sebagainya, disembuhkan oleh Allah SWT. Bahkan tidak tenggelam sampan yang dibawa belayar bawahnya. Tu bawa kitab Sahih Bukhari. Bayangkan kalau Quran ada, lebih lagi hebat tentang kemuliaannya tu. Maka ingatlah aku untuk memperolehi, kalaulah kita katakan kitab Sahih Bukhari ni kalau dibawa, kelebihan dia tu tak tenggelam. Begitulah juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dipelajari dan diingati oleh kita, maka hati kita tak akan tenggelam dalam lautan dunia ni. Dunia ni banyaklah benda baik, benda tak baik dan sebagainya. Maka ingatlah aku perolehi segala berkat di samping berkat hadis untuk pembersih segala karat dalam hati. Semoga dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala akan dibuka dari yang menutupnya, dan terangkat pula segala hawa nafsu dan sangat banyak. Seterusnya dengan menyampaikan segala hadis yang mulia ini, terpelihara dari tenggelam daripada lautan bid'ah dan dosa. Telah sempurna penyusunan kitab ini sebagaimana yang telah ditaufikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya itu adalah 294 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaannya adalah hadis mengenai wahyu, dan akhirnya adalah kemasukan ahli syurga. Jadi tepat susunan tajuk dia. Mula bab berkaitan dengan turunnya wahyu. Hadis terakhir sekali hadis apa? Hadis seorang lelaki yang merangkak keluar daripada neraka untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Seolah-olah dengan turunnya wahyu pada manusia tu, dengan beramal dengan hadis, dengan wahyu tu, pasti boleh masuk dalam syurga, dan seorang tu tak akan kekal dalam api neraka Allah SWT. Jadi ulama dulu bila dia tulis bab-bab yang dia tulis tu pun dia teliti, bukan saja-saja letak, ada sebab-sebab dia tu. Imam Zakaria Kandahlawi yang kita baca kitab taklim tu, dia ada kitab Abwab Bukhari tu. Dia ada tulis satu kitab, apa kesinambungan setiap bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Dia syarah tajuk je, bab je. Lepas tajuk ni, bab ni. Lepas tajuk ni, bab ni. Ada fasal ni. Apa kesinambungan sampai hujung kitab tu. Sangat menarik dia punya perbahasan dia tu. Dengan redha dan kekalnya. Aku namakan dia Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah. Himpunan pengakhiran fi Badi'il Khairi, pada permulaan kebaikan untuk mencapai segala tujuan. Nama kita hak dia bagi tu adalah Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah. Nama hak dia bagi itulah kitab itu. Dan aku tidak bezakan di antara hadis itu dengan bab bagi tiap-tiap satunya, dengan harapan semoga Allah sempurnakan bagiku setiap orang yang bacanya atau dengannya memperoleh permulaan kebaikan serta kesudahannya. Jadi konsep dia guna dalam kitab ni apa dia? Straight je, tak ada bab, tak ada apa, tak ada pembahasan. Okey, ni cerita pasal semayang, satu bab. Ni cerita pasal suami isteri, satu bab. Ni cerita pasal kiamat, satu bab. Tak. Daripada 1 sampai 297, dia bantai semua straight itu je. Sebab memudahkan orang untuk lebih membacanya. Demikian kami telah memohon pada Allah SWT, Tuhan Rabbul Arsyil Azim, jadikan dia sebagai pembersih hati dan penyembuh penyakit agama kami semata-mata kerana limpah kurnianya, tiada Tuhan selain daripadanya. Baik, itu sebagai mukaddimah lah. Kalau tuan-tuan beli buku apa-apa atau kita baca kitab apa-apa, kita jangan tinggalkan mukaddimah daripada pengarang. Kerana apa yang dia tulis dalam seluruh buku tu, itu dia ringkaskan dalam mukaddimah dia tu. Maknanya dia tahu apa yang dia nak tulis, maka kita baca pun kita dapat info berkaitan dengan dia. Jadi insya-Allah nanti tuan-tuan kita akan masuk dalam bab yang pertama nanti. Saya akan bawa pada tuan-tuan kitab ni yang sempurna lah, stok tak ada, baru ni ada sikit je. Nanti pada siri akan datang kita akan bawa lebih banyak lagi kitab. Dan kalau boleh semua orang ada kitab, lagi senang lah. Jadi kita boleh tulis apa-apa benda, maklumat, info dan sebagainya, kita boleh tulis.
Jadi tu hadis pertama berkaitan dengan hadis permulaan wahyu. Hadis ni agak panjang sikit, tapi ada banyak benda-benda yang kita boleh dapat daripada hadis yang pertama tentang cara turun wahyu pada Nabi SAW. Dan nombor dua, apa yang berlaku setelah turun wahyu. Nabi ketak, Nabi takut, pergi jumpa Buhairah. Ada beberapa benda berkaitan dengan sirah yang terkait dengan hadis yang pertama ini, yang terdapat dalam kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi malam ni saya tak mau ngajak banyak, dan malam ni juga insya-Allah tuan-tuan kita akan buat tahlil sementara kita nak isyak ni, tahlil ringkas kita ni. Selepas daripada isyak nanti azan apa semua tu, kita boleh makan. Ada makan ah? Kan lupa order dah. Ada nasi dah. Order. Dan order nasi. Ada. Orang main sekali dia berterlupa pula. Okey. Lin Nabil Karim wa ashabil kiram syai'un lillahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوثر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفر من حفران النيران.
ثم ثوابا مثل ثواب ذلك. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.